Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg selamat tiba di Bali bagi menghadiri persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN CAFEO ke-41. Beliau bersama rombongan tiba di Hotel Penginapan di Bali pada jam 1.40 petang waktu tempatan. Mengiringi beliau ialah Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Insenia Aidil Lariwo, Setiausaha Kewangan Sarawak, Datuk Seri Dr. Wan Lisos Osman Wan Omar serta pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Majlis peresmian CAFEO ke-41 itu dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Nusa Dua, Bali pada Rabu ini. Dalam majlis itu, Premier Sarawak dijangka dianugerahkan dengan gelaran Honorary Fellow. Penghargaan khusus ini dihaskan secara terpilih untuk individu terkemuka yang telah menunjukkan sumbangan luar biasa kepada profesion kejuruteraan, kemajuan institusi dan usaha negara yang penting dengan menyandang gelaran Distinguished Honorary AFEO pasca nominal yang terkenal. Persidangan selama 3 hari bermula dari 20 hingga 23 November itu menghimpunkan lebih 1,000 delegasi termasuk jurutera Indonesia, ASEAN dan wakil antarabangsa. Di samping itu, CAFEO merupakan platform pertemuan jurutera, profesional dan pakar dari 10 negara ASEAN untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan amalan terbaik dalam bidang kejuruteraan. Dalam hal itu, Premier Sarawak juga dijadualkan menyertai Forum Menteri ASEAN yang berlangsung di Bali. Keperkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Hari kedua persidangan pada Selasa menyaksikan satu lagi rang undang-undang RUU diluluskan, iaitu RUU Pengalihan Gas Pindaan 2023 yang antara lain bertujuan memberi kuasa kepada Sarawak untuk melantik agregator yang akan menguruskan hal berkaitan pengedaran gas di negeri ini. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfiawan Nasar memaklumkan kelulusan RUU berkenaan setelah ia memperoleh undi majoriti. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut bagi bacaan kali kedua, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, pelantikan agregator gas ini akan menjamin ketersediaan bekalan gas untuk pemain industri dan pengguna tempatan. It is envisaged that Petroleum Sarawak Berhad, in short Petros, a company wholly owned by Sarawak government, having the requisite experience and knowledge in gas distribution, would be appointed as a gas aggregator when the bill is passed and come into force. Tambah Datuk Seri Julaihi menerusi RUU sama, kementeriannya akan memastikan setiap pihak yang menjalankan aktiviti yang disenaraikan di bawah Seksyen 7 Ordinan Pengagihan Gas 2016 mesti mendapatkan lesen daripada pengarah pengedaran gas. All persons issued with licenses under Section 7 of the Ordinance for the distribution, supply and sale of gas in Sarawak shall sell and deliver their gas to Petros, and to enable Petros to procure sufficient gas for distribution and supply to consumers in Sarawak, including LNG plants, at a reasonable price. Sementara itu, semasa dalam sidang media, Datuk Seri Julaihi memberitahu aktiviti pengurusan gas oleh agregator yang dilantik kelak juga boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melabur dalam industri hiliran di Sarawak pada masa depan. Our target is at least 30% kita boleh menggunakan gas domestically di Sarawak lah. Ini sasaran kita sebab gas banyak terdapat di wilayah Sarawak. So it is only right that we have access to sufficient gas in the near future. Sufficient gas at affordable prices and sufficient to meet the demand of our domestic consumers, our industrial growth, and to meet the requirement all investors willing to go downstream in gas industry in Sarawak. Dalam hal itu, RUU Ombudsman Sarawak yang diluluskan pada Isnin bakal menjadi platform baharu bagi rakyat mengemukakan aduan mereka.
Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Had Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, ia dapat meningkatkan keberkesanan menyelesaikan aduan sekaligus mengelakkan maklumat palsu yang diterima daripada Pusat Panggilan Tali Khidmat. With the introduction of Sarawak Ombudsman Bill is timely. I believe this bill will be able to solve a lot of things to ensure that the developments going on in Sarawak will be monitored and will be akan dilaksanakan dengan efficient and to elevating the standard accountability in the public administrations. Of course, when you ask what kind of actions, there is a provisions in the bill that if the persons intentionally give false information, it is an offence, and definitely there are some action to be taken within the definitions of the bill. Thank you. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin. Datuk Abdullah menambah pengadu boleh membuka semula kes sekiranya mereka berpendapat tindak balas atau tindakan yang diambil oleh sesebuah agensi tidak memuaskan hati mereka. Jelasnya, Pusat Panggilan Tali Khidmat hendaklah terus memantau perkembangan kes yang dibuka semula kepada kesimpulan yang munasabah. Katanya lagi, prestasi pengendali Pusat Panggilan Tali Khidmat dan agensi masing-masing dalam menyelesaikan kes dipantau rapi oleh Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di bawah Jabatan Premier Sarawak. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, sistem solar di bawah skim elektrifikasi luar bandar alternatif Sarawak SARES merupakan inisiatif yang masih relevan untuk membekalkan elektrik 24 jam kepada penduduk di kawasan luar bandar. Menurutnya, kapasiti asal dahulu hanya 2 kW per jam sehari namun sudah ditambah menjadi 3 kW per jam sehari sejak tahun 2019. SARES ini adalah inisiatif yang masih relevan untuk membekalkan bekalan elektrik 24 jam di kawasan yang jauh daripada talian grid, terutamanya kawasan-kawasan yang tidak ada jalan akses. Untuk kawasan yang berdekatan dengan talian grid yang akan dibekalkan dengan jalan raya akses, pihak Sarawak Energy dan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi akan berusaha menyambungkan pendapatan ini ke talian grid secara berperingkat. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun Batu Danau Datuk Palus Palu Gombang. Mengulas jenis peralatan elektrik yang boleh digunakan bagi rumah-rumah yang dibekalkan elektrik tersebut, beliau berkata peralatan elektrik tersebut mencakupi keperluan asas harian. Katanya langkah bagi memanjangkan jangka hayat sistem SARES memerlukan tanggungjawab bersama di antara pihak Sarawak Energy dengan penduduk komuniti. Antaranya lah pihak komuniti setempat diminta untuk membersihkan panel sekolah yang ada secara berkala. Pada masa yang sama juga, jawatankuasa tempatan diminta untuk menjaga kebersihan tapak SARES seperti memotong rumput dan juga membuang sampah. Dan juga dalam kawasan janakuasa SARES itu perlu dijaga kebersihan dan juga sekiranya ada kejadian kerosakan pada peralatan itu diminta untuk melaporkan kepada pihak Sarawak Energy. Di samping itu juga pihak jawatankuasa di tempat yang berkaitan diminta untuk memastikan bahawa tidak ada berlaku sebarang kejadian vandalisme kepada sambungan serta peralatan SARES. Dan akhirnya diminta kerjasama supaya tidak ada sambungan haram ataupun kecurian elektrik melalui pengubahsuaian meter ataupun meter tampering berlaku di tempat tersebut. Dan masih dengan perkembangan persidangan DUN, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS sedang bekerjasama dengan Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB untuk merangka rancangan jangka panjang bagi membina terminal lapangan terbang antarabangsa baharu untuk Miri. Sebagai rancangan jangka pendek bagi menampung peningkatan jumlah penumpang di lapangan terbang Miri, MOTS menerusi Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin telah mengetengahkan cadangan pelaksanaan pelan pembesaran lapangan terbang kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Timbalan Menteri MOTS Datuk Dr. Jerib Susil memberitahu Datuk Seri Lee memajukan perancangan tersebut ketika mengetuai kunjungan hormat delegasi kementeriannya ketika melakukan kunjungan hormat kepada Menteri MOT Anthony Locke pada 30 Jun lepas.
Jelasnya, MOT akan berusaha mendapatkan dana bagi pelaksanaan pelan tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-12. The estimated cost of the proposed Miri Airport Optimization Plan for the 12th Malaysia Plan is RM60 million. Menjawab soalan adun wujud, Adam Yee Siu Sang, Datuk Derajeri penambah cadangan pelan jangka pendek itu akan melibatkan peningkatan kapasiti terminal daripada 2 juta penumpang setahun kepada 3 juta penumpang setahun. Sementara itu, Kerajaan Sarawak telah merekodkan beberapa pelaburan langsung asing FDI berkaitan cadangan projek hidrogen di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Haslan Abang Hipni berkata, terdapat 2 projek hidrogen yang sedang dijalankan oleh Pembangunan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC di Taman Industri Petchem. The first one is the partnership with the consortium of companies from South Korea with a proposed investment of RM 11.3 billion. The Joint Development Agreement, JDA, was signed on the 16th of October 2023. The other partnership is with the Japanese investors, also known as the Hornbill Project, with a proposed investment of RM 8.5 billion. The Joint Development Agreement, JDA, was signed on the 25th of October 2023. There is also a partnership with Petronas Technology Ventures, Sdn Bhd, with a proposed FDI of RM 30 million and a direct domestic investment DDI of RM 100 million. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan adun bergunan Datuk Muang Dagang. Jelasnya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintret sedang berbincang dengan pelabur Australia mengenai cadangan projek hidrogen bernilai RM5.6 bilion di Taman Perindustrian Samalaju. The factors driving our FDI in Sarawak are its stable government, business-friendly investment policies, efficient government machinery, availability of natural and renewable resources, young talented workforce, and the availability of land for development purposes. Seterusnya, RUU Alam Sekitar Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau 2023 akan menjana sumber pendapatan baharu kepada Sarawak. Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin berkata, perubahan iklim boleh menyediakan peluang besar untuk Sarawak dengan endowment semula jadi yang berpotensi mendorong negeri ini menjadi peneraju dunia dalam sektor tertentu. Sarawak sits in a geographical location that can easily facilitate the trading of energy, and we must capitalize on these new opportunities as a new revenue source through the right policies and legislation. Beliau berkata demikian semasa sesi perbahasan RUU Alam Sekitar Pengurangan Pelepasan Gas Rumah Hijau 2023 pada Isnin. Dalam hal itu, Wilfred Yap memuji Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg kerana berpandangan jauh dalam melaksanakan RUU ini yang akan menghasilkan pengeluaran unit kredit karbon dan memastikan ia menjadi sumber pendapatan baru dan tambahan kepada Sarawak. Selanjutnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul telah menyerahkan sumbangan kepada Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak FSJA sebagai tanda sokongan terhadap persatuan berkenaan. Cek sumbangan tersebut telah diserahkan beliau kepada Timbalan Pengerusi Persatuan Wartawan Bahagian Kuching KDJA Zul Azhar Shibli bertempat di bangunan Dun Sarawak di Kuching pada Selasa. Dalam hal itu, Datuk Abdullah menasihati FSJA agar memanfaatkan sumbangan berkenaan dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan aktiviti mereka. Turut hadir dalam sesi penyerahan sumbangan itu ialah Setiausaha KDJA Firdaus RC Idris. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam, saksikan video visi Premier 2030 PCDS 2030. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.
Visi Premier 2030. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Dengan mandat penuh rakyat Sarawak untuk 5 tahun yang akan datang, kerajaan negeri yakin memenuhi komitmen untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dirangka dan sedang dilaksanakan. Lebih banyak kemajuan dan manfaat dari kemakmuran untuk kesejahteraan rakyat Sarawak akan direalisasikan. Kerajaan negeri akan sedaya upaya mencapai inisiatif-inisiatif pembangunan yang sedang dilaksanakan dan yang telah dirancang di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang dilancarkan pada 22 Julai 2021. Menjelang 2030, Sarawak akan menjadi negeri maju yang dipacu data dan inovasi di mana semua rakyatnya menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 7 teras strategik. Mentransformasikan Sarawak ke arah ekonomi yang berdaya saing dengan meningkatkan tahap produktiviti, membangunkan lebih banyak aktiviti hiliran bernilai tinggi, meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dan menjadikan Sarawak destinasi pelaburan pilihan, menumpukan perbelanjaan di kawasan yang paling menghasilkan impak ekonomi, sosial dan alam sekitar, mengoptimumkan penggunaan aset dan peruntukan kerajaan serta membangunkan modal insan untuk menyokong pembangunan sosioekonomi, mempercepat adaptasi digital dan penggunaan data untuk menjana pendapatan, memacu manfaat ekonomi dan sosial untuk semua rakyat Sarawak dengan memberi tumpuan kepada golongan miskin, menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Pelan transformasi ini akan menggariskan 6 sektor utama sebagai pemacu pertumbuhan iaitu pembuatan, pertanian, pelancongan, perhutanan, pelombongan, perkhidmatan. Disokong oleh 7 pemboleh iaitu transformasi digital, inovasi, pendidikan dan pembangunan modal insan, kemudahan asas, utility, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui. Aspirasi Sarawak ke arah negeri maju dan berpendapatan tinggi akan dilaksanakan di bawah RMK 12 2021 hingga 2025 dan RMK 13 2026 hingga 2030. Di bawah RMK 12, fokus utama ialah untuk melengkapkan projek kemudahan asas sebagai platform untuk mendorong pembangunan ekonomi. Visi Premier Sarawak Maju 2030.